Minta maaf ya, tak terputus balik. Waalaikumsalam pada yang berjawab salam. Tadi terputus. Saya pun tak tahu kenapa terputus tiba-tiba terputus. Jadi sementara kita tunggu yang lain ya. Sambung Syakira beritahu dalam grup ya. Kakak. Jadi di sinilah Ustazah nak ingatkan kepada kita semua. Minta maaf ya, Ustazah tak tahu kenapa terputus. Tetapi Ustazah nak sambungkan. Dalam bulan Ramadan ini, kita balik-balik kepada diri kita yang sebenar. Ya, diri kita bukan kita nak ikut nafsu kita. Bukan diri kita yang dulu. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ikutan kamu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan yang dulu. Kalau dulu kita bukan seorang yang sabar, melalui puasa itu Allah lemahkan nafsu kita dengan berpuasa. Ya, puasa kita ialah puasa seperti mana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW dan para orang-orang wali-wali Allah yang dulu, para orang soleh-soleh yang dahulu. Jadi sebab itu wanita muslimah, ya, Ustazah nak ajak wanita muslimah. Sebab lelaki, ya, waktu mereka bantu lelaki di luar sana, bila kita menjaga pakaian seorang muslimah, pakailah warna yang gelap, warna hitam, warna biru yang gelap, warna coklat yang gelap, untuk tidak menarik perhatian lelaki yang lain. Kita menghormati bulan Ramadan. Itulah tanda kalau kita menghormati Ramadan. Kita hormatlah pakaian tudung kita bukan tudung ala-ala kita, ala-ala ikut nafsu kita. Pakaian kita ialah pakaian melambangkan kita memahami bulan Ramadan ini, dan di mana orang-orang lelaki di luar sana mereka berpuasa, kita menghormati. Kita anggap orang lelaki sana tu seperti di luar sana seperti suami kita, seperti ayah kita, seperti anak lelaki kita. Jadi kita wanita di luar, kena ingat kita wanita yang di luar, jaga diri kita. Kita pakailah pakaian seorang muslimah. Jadi pakaian gelap, biarlah warna yang gelap, tidak menarik perhatian, untuk menjaga. Maknanya kita jaga sesama menghormati bulan Ramadan. Jadi jadilah orang kita jangan berpuasa hanya sekadar lapar dan dahaga, tetapi kita memahami maksud Ramadan. Jadi apabila masuk Universiti Ramadan, wanita muslimah kita jaga pakaian kita. Itu Ustazah nak ingatkan. Sebab Ramadan ini berbagai ujian, kadang-kadang waktu itu bukan semua manusia itu sama. Kalau seorang lelaki pun menjaga, masing-masing kita menjaga. Bulan Ramadan ini dia ada batas. Dan minta maaf tadi Ustazah lambat sangat Ustazah Facebook live Tadi Ustazah pun jalan. Lepas tu Ustazah nasihat kepada di luar sana, sahabat, di bulan Ramadan ini kita sambut dengan kegembiraan. Kegembiraan yang bagaimana yang kita nak. Kegembiraan yang utama apabila menyambut Ramadan yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, iaitu bulan Ramadan itu adalah bulan mengingatkan kita kepada fakir dan miskin. Sekiranya anda pesakit nak sembuh daripada sakit anda, seorang pesakit nak sembuh daripada pesakit anda, ambil keberkatan di bulan Ramadan. Apabila anda nak sembuh sakit anda, carilah fakir miskin. Jadi bulan ini adalah bulan yang Allah beri kepada kita merasai bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dahaga, bagaimana rasanya kita memiliki, kita boleh beli, kita boleh makan. Tetapi Allah Ta'ala sekat. Bukan Allah Ta'ala tak bagi kita terus makan, tetapi Allah Ta'ala sekat supaya kita tahu kalau daripada sahur, lepas bunyi azan subuh tu, lepas tu kita dah tak boleh makan sampai maghrib, kita dah tak boleh nak makan. Lepas tu maghrib tu kita segerakan buka puasa. Sebaik-baik ingat apa pun umat Nabi Muhammad SAW kena sahur. Jangan kita rasa, aku tak sahur tak apa. Bila kita tak sahur, kita rasa badan kita lebih sihat. Itu tertipu dengan diri. Jangan mudaratkan diri. Apabila kita tidak sahur, kita memudaratkan diri. Jadi kita kena wajib bersahur. Kita sahur supaya kita menjaga tubuh badan kita. Tak Allah jaga.
Tetapi dalam masa sama Allah mendidik kita. Sebab itu ya, seorang yang hendak berbuka puasa, sebelum dia memikirkan diri dia untuk berbuka puasa, sebelum dia memikirkan apa ahli keluarga itu untuk berbuka puasa, tetapi lebih baik anda fikirkan ya, adakah di luar sana ya, orang keliling kampung ataupun jiran kita ataupun orang yang keliling di luar sana ya, mereka berbuka puasa dengan apa. Sebab itulah berbuka puasa ini kita cari fakir dan miskin. Pesakit, kalau anda nak baik, cepat sembuh, cari fakir miskin. Ya, di dalam doa kita mungkin Allah hijab. Doa kita Allah hijab. Jiwa tak tenang, jiwa kita tak bahagia. Kenapa? Kenapa jiwa kita tak tenang? Mengapa jiwa kita tak bahagia? Jiwa kita tak tenang dan kita tak bahagia kerana kita jauh dengan fakir miskin. Kerana kita tidak mencari fakir miskin. Kerana kita tidak mendekati fakir miskin. Ya, sebab itulah ustazah tadi kan, ustazah pun saya cakap terus terang. Tadi ustazah pergi tengok ya, kadang-kadang orang meniaga, kita jangan percaya pada orang macam tu. Ya, anda ambil beli. Sebab orang bila fakir miskin datang membeli, mereka akan buat macam-macam. Mereka akan khianat macam-macam pada fakir miskin. Kita tengok pastikan di bubuh nasi banyak mana. Apa yang kita minta pada fakir miskin tu dia mesti bagi. Kita utamakan pada fakir miskin. Kalau anda mencari ustaz, ustazah, pada anda minta pada ustazah untuk doakan anda, lebih baik anda cari fakir miskin di luar sana. Ya, mereka itu lebih, doa mereka itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Supaya anda nampak kali ini rezeki yang anda dapat ini, yang anda Allah beri rasa bagaimana lapar itu sesuatu ya, menguji keimanan kita. Ya, kalaulah orang gelandangan tidak boleh diberi makan dan perlu orang gelandangan itu datang kepada tempat ya, hai kerajaan, hai pemerintah, hai pemimpin, hai manusia-manusia yang kaya raya, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Saidina Umar ya, bagaimana Saidina Umar apabila menjadi pemerintah, Saidina Umar mencari fakir miskin, bukannya ya fakir miskin mencari si kaya. Ingat apa yang Ustaz dah sampaikan. Takutlah kalian wahai pemimpin. Takutlah kalian apabila hak-hak fakir miskin kalian susahkan. Allah Ta'ala akan susahkan kalian besok hari di dunia lagi dan di akhirat. Ingat. Jadi kita kena ingat. Ya, di sinilah siapa yang senyap. Ulama-ulama yang diam. Apabila mereka kata, ingat. Anda tidak pernah menjadi seorang fakir. Anda tidak pernah menjadi orang miskin. Orang fakir atau orang miskin, anda membuatkan mereka begitu mereka sehingga mencuri. Takutlah kalian. Bukan mencuri itu bukan mereka yang berdosa, tapi kalianlah yang berdosa. Mereka ada hak mereka di atas harta kalian. Ingat pemimpin. Kalian menggunakan undang-undang. Kalau orang memberi kepada orang gelandangan, kalau nak orang gelandangan tu carilah. Anda tahu mereka ni nak tahu media pun mereka tak tahu. Nak beli top up handphone pun susah. Mereka hidup seperti macam mana? Sebab anda tak pernah duduk mencari fakir miskin. Jadilah seperti pemerintah Saidina Umar. Bagaimana Umar sendiri, pemimpin yang menggalas, mengangkat, memikul beras dan sebagainya untuk bawa kepada fakir miskin. Nak pastikan takutnya Saidina Umar kepada Allah Ta'ala, besok hari didakwa di akhirat kelak. Jadi kalian yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, kalian diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri yang lebih. Dengar, sebelum anda membuka puasa, carilah fakir miskin. Bukan saja fakir miskin pada sekalian manusia. Carilah juga kepada binatang-binatang luar di sana yang kelaparan, kucing dan sebagainya. Beri ikan, jangan bagi friskis. Friskis itu tak baik untuk binatang bernama kucing dan sebagainya. Jadi cari. Lepas tu Ustazah nak ingatkan, kalau anda merasa Ramadan ini satu rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada anda nak penyembuhan zahir dan batin anda, carilah fakir miskin. Belalah mereka. Kasihanilah mereka. Allah akan kasih kepada kalian. Setiap masalah kalian itu, kalau anda mencari doa Ustazah, daripada anda mencari doa di luar sana, ustazah di sana yang berkereta besar, hebat, rumah besar sebagainya, pengikut yang ramai, lebih baik anda mencari fakir miskin. Kerana mereka lah
yang Allah Ta'ala beri, doa mereka diangkat oleh Allah Ta'ala. Kerana mereka ini tidak meminta kekayaan di dunia, tapi mereka meminta kepada Allah kekayaan besok hari di akhirat. Manusia apabila sedia menerima kesusahan di dunia, maka dia redha setiap kesusahan di dunia, maka Allah redha sedikit amalannya. Jadi sebab itulah Ustazah nak menasihati kepada pesakit-pesakit sunnah yang berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Ingat muslimah, wanita-wanita muslimah, mulai sekarang pakaian kalian, tengok cermin, tanya pada diri kita. Kalau kita sayangkan suami kita, kita sayangkan anak lelaki kita, kita sayangkan diri kita, berubahlah pakaian kita di bulan Ramadan. Bukan ikut kita, tapi apa yang diajar oleh agama aku mesti ikut. Ikut. Yang kedua, tolong cari fakir dan miskin. Cari orang fakir miskin supaya Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kalian. Okey, sebelum Ustazah penutup, Ustazah nak ajar kepada kalian semua sesuatu tentang pesakit sunnah yang berubat cara sunnah Rasulullah SAW. Seperti mana saya kata, bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk anda merawat penyakit anda sekronik macam mana sekalipun. Anda akan baik sebab puasa itu sendiri merawat. Dalam seminggu dia ada proses. Anda akan muntah, perut anda akan berproses, akan berbunyi-bunyi. Orang ingat cirit-birit dan sebagainya. Itu adalah proses Allah keluarkan racun. Jadi di situ saja anda akan nampak yang Allah Ta'ala beri penyembuhan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustazah ingatkan kepada semua pesakit-pesakit sunnah di waktu tahajud. Tolong catat. Waktu tahajud, waktu kita bersahur, makanlah pati ahmar 7 titik. Pati ahmar 7 titik dan juga pati asfar 21 titik. Bila kita berbuka puasa, makan 7 titik ahmar, 21 titik pati asfar. Okey, pertama kita bersahur, makan kurma ajwa 7 biji. Makan kurma ajwa 7 biji. Dengan nasihat saja. 1 biji dibelah dengan 7. 1 belahan 3 kali selawat. 1 belahan 3 kali selawat. Tolong komen sikit, tolong tulis dekat komen supaya kawan lain tak tertinggal. Dan bila kita berbuka puasa, ambil kurma yang Ustazah kata kurma yang muda. Kalau kat luar jual 100 lebih, yang anda dapat kat kelas yang sekilo 69 besar, yang tidak ada kimia. Kurma itu tidak rasa kelat dan rasa manis. Kurma itu anda ambil, pandai pilih. 3 biji, 4 biji, anda pilih yang masak sikit. Yang dah nampak dia dah mula masak. 4 biji. 3 biji, anda ambil yang muda. Berbuka puasa dengan kurma, makan 1 biji tu dengan 7 kali selawat. Dengar cakap Ustazah. Selepas tu, bila kita ni, lepas tu kita minum air, baru kita sembahyang maghrib dulu. 7 biji buka puasa kurma muda. Kurma yang Ustazah bagi tu adalah kurma untuk menguatkan tulang belakang. Anda tahu, bila anda makan kurma tu, dia akan menguatkan tulang belakang. Sebab dia akan menguatkan tulang belakang dan memberi tenaga kepada anda. Yang kurma tu dah habis. Sebab tu dah kata dalam kelas, ambil. Saya kata. Sebab yang ini, dia akan beri 2-3 tahun, tulang belakang anda akan kuat. Orang sakit tulang belakang, orang sakit belakang, ini kebaikan. Untuk memperkukuhkan balik tulang belakang anda yang bermasalah. Sebab tu saya kata itu ambil. Tak tahu pun tak nak kira. Walaupun tak boleh nak timbang ambil. Sebab itu adalah kebaikan. Kurang lebih itu adalah minta halal dunia akhirat. Sama-sama kita halalkan dunia akhirat. Ini saya nak cakap yang kurma dia yang warna kuning tu yang saya bagi tu. Yang Tunisia, kurma yang daripada Jeddah dan 3 balang tu nanti dulu. 3 kurma tu nanti dulu. Sebab ini peringkat yang asas yang Ustazah beri. Kurma ajwa. Pertama kurma ajwa makan waktu tahajud. Waktu tahajud atau waktu kita nak bersahur. 7 biji. Buang racun dan dalam masa sama buang sihir. Makan dia buang racun, buang sihir. Dan bila kita buka puasa, kita makan dengan kurma tu 7 biji yang segar. Kurma yang segar, tidak ada kimia yang usah beri untuk anda yang tak kata ambil.
Kalau nak ada lagi berapa kilo, Ustazah pun tak ingat ada berapa kilo, tak banyak. Ustazah berapa kilo, kalau siapa yang duduk dekat, ya Ustazah post. Siapa yang yakin percaya, dia terus, ni Ustazah akan post besok. Ya, jadi kita akan, ni Ustazah hantar, terus simpan peti ais dan kita makan. Jadi bila kita makan, kalau boleh ambil yang masak tu, permulaan kita nak berbuka. 4 biji yang ni, yang 3 biji kita ambil. Ya, dan bila kita ni kita minum kita jangan terus makan benda yang lain. Seketika perut kita sedang kosong. Ketika perut sedang kosong, jangan makan benda-benda lain. Kalau kita ambil benda-benda yang lain tu bahaya. Sebab apa? Perut kita sedang kosong, jangan terus minum ais. Jangan terus minum ais. Jangan terus minum ais. Kita minum air yang sejuk, yang kosong. Jangan minum air manis. Dengar ya. Ini kepada orang nak sembuh. Jadi itu lebih baik kita berpuasa dengan kurma. Kita buka puasa dengan kurma sahur. Lepas sembahyang maghrib barulah kita makan apa yang kita nak makan. Tetap jangan kita kejutkan tubuh badan kita dengan lain. Dan biarlah makanan kita ini kita beri kepada orang-orang fakir miskin dahulu. Anda akan cuba buat dalam masa 7 hari ni. Masa 7 hari. Nanti selepas 7 hari dia akan berubah. Bila 7 hari dia akan berubah. Sebab tu Ustazah nak beritahu kepada orang yang ada ambil kurma ajwa yang dah ada bubuk dan sebagainya, jangan dibuang. Anda tak tahu rahsianya. Sebab tu jangan ada kimia. Bila ada kimia tu yang bahaya. Selagi ada bubuk masih baik. Selagi ada binatang ulat, dia masih baik. Dan baik untuk diri anda. Tapi kalau benda tu ada kimia, tak ada bubuk dan tak ada apa, itulah maknanya ada kimia dalam kurma anda. Jadi sebab itulah Ustazah nak, siapa yang kurma muda tu, Ustazah akan cuba buat, Ustazah akan cuba post secepat mungkin. Macam besok saya post, anda ambil, anda terus makan, buat apa yang terbaik. Ini Ustazah kata untuk baik, pulihkan tulang belakang anda, untuk pulihkan tenaga kita semua. Jadi jaga tubuh badan kita. Jaga tubuh badan kita. Masa inilah kita stabilkan keseimbangan mizaj. Kalau kita nak sembuh secara sunnah Rasulullah SAW. Anda sakit apa pun, pasti di bulan Ramadan Allah beri berkat. Terutama orang yang menjaga hak-hak orang Islam, iaitu wanita muslimah, jaga pakaiannya. Tidak mengaibkan, tidak melampaui. Bulan Ramadan dia tahu, aku tak boleh berpakaian seperti aku yang dulu. Pakai stokin, pakai stokin. Janganlah kita nak berlipstick, bermakeup di bulan Ramadan. Tak payah kita nak bermakeup bulan Ramadan. Hormatlah bulan Ramadan, Jangan kita menarik perhatian orang lain sehingga kan orang sedang berpuasa, orang lelaki berpuasa hingga menaikkan nafsu mereka. Dosa tu kita tanggung. Dosa kita yang menanggungnya. Jangan ingat nanti kita tak ada apa-apa. Jadi ingat wanita muslimah, jangan anda bertabarus, kita jaga. Apabila kita niat kita menjaga aurat, kita menjaga puasa orang lain, Allah akan jaga wanita muslimah itu daripada musibah dan bahaya. Jadi sebab itulah Ustazah nak semua orang kembalilah kita kepada perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah boleh makan roti dan rempah Arab ke masa sahur atau kurma muda saja? Boleh, kita boleh makan rempah Arab tu untuk sahur kita boleh makan. Sebab tu Ustazah cuma beritahu, cuma kita ada sedikit jarak masa. Sebaiknya kita makan. Kenapa Ustazah suruh makan kurma ajar tu? Sebab ada asbab yang Ustazah nak ajar tu, itu ada berkaitannya dengan untuk merawat racun, buang racun dan juga sihir. Dalam Ramadan itu bulan berkat Allah beri kepada umat Nabi sallallahu. Jadi bila berbuka, segerakan puasa anda, buka puasa anda. Tapi sebelum kita nak buka puasa, susah hati kot-kot ada orang Islam kita yang tak boleh berbuka puasa. Makna orang fakir dan miskin. Carilah mereka jadi cari mereka fakir miskin hendaklah anda ingat, apabila kita jumpa fakir miskin, niscaya Allah Ta'ala beri kebaikan kepada diri anda. Orang fakir miskin itulah yang akan doa untuk anda. Fakir miskin itulah yang mendoakan anda. Fakir miskin itulah yang akan Allah Ta'ala makburkan doa anda. Bukan ustaz-ustazah ni, orang sana ni. Ajwa VIP boleh ke Ustazah? Memang boleh ajwa VIP
Ya, jadi Ustazah nasihatkan bukan ajwa VIP. Jadi ajwa yang saya kata grade perubatan. Kalau yang ada bubuk ulat, sebab tu saya kata makan satu biji belah. Buang aje lah ulat tu. Buang aje bubuk tu. Tapi kurma itu amat berharga untuk kesihatan anda. Amat keberkatan. Ingat ya, ulat ini binatang yang berzikir kepada Allah di waktu siang sebanyak 1000 kali dan di waktu tengah malam 1000 kali berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ya di bulan Ramadan kita balik, insya-Allah kalau Allah izinkan. Ustazah akan Ustazah dan bersama YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita, Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin akan bersama-sama dengan kita. Ustaz tu saya kata kurma grade 3 grade boleh Ustazah. Okey, kalau orang yang ada 3 grade ambil AJ. AJ tu ada satu lagi dan lagi satu yang ada gambar I. I tu pun boleh. Tetapi yang terbaik saya kata yang warna kuning. Ustazah ada lagi, ada sikit je lah Ustazah, tak banyak. Jangan buang, Allah sayangnya. Lepas tak buang, jangan Allah sayangnya. Sebab tu saya nak buktikan, itulah tandanya bukti benda tu tak ada kimia. Benda tu tak ada kimia, jangan dibuang. Anda tak tahu rahsianya. Kenapa? Bila binatang ulat tu duduk di dalam tu, ia ada zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau binatang di dalam buah-buahan, benda tu bukan kita makan ulat tu. Sebab tu tidak ada apa-apa mudarat. Kalau anda tanya Cina dia tanam pokok-pokok sayur, dia makan apa? Mana sayur-sayuran dimakan ulat, itulah dia pilih untuk dia orang makan. Mana sayur-sayuran yang tidak berulat tu mereka tidak makan. Jadi betulkan balik minda kita. Jangan kita pula. Okay? Jadi insya-Allah semoga Allah Taala beri kebaikan. Sampai di sini saja. Walaupun saya dah nampak letih dan sebagainya, saya dah rasa anda baca balik komen-komen ya, cara kita berbuka puasa dan cara makan ubat sunnah Rasulullah SAW. Dan sapu kepala ujung rambut sampai ujung kaki setiap kali selepas solat ya, insya-Allah ya. Jadi ingat, mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan berkat. Jangan lupa pesan Ustaz, macam mana Ustaz ajar puasa kita, puasa yang macam mana. Jangan kita hanya mencatat ilmu tetapi kita tidak beramal dengan ilmu. Kali ini tekad minta kepada Allah Ta'ala, kali ini aku mesti menjadi puasa aku puasa yang ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Baik, sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, fakir miskin, tunaikan hak mereka, Allah tunaikan hak anda. Jadi fakir miskin ini biar anda yang memberi, itu lebih baik daripada anda suruh orang lain yang memberi. Ya, lebih baik anda mencari fakir miskin, bukan fakir miskin mencari anda. Ya, jadilah orang merendah diri kerana apa? Keberkatan Ramadan anda itu, ya, amalan anda diterima oleh Allah, dijauhkan bala, dicepatkan sembuhnya diri anda itu, iaitu dengan hasil anda mendekati diri anda dengan fakir miskin. Dan ajar anak-anak anda memberi kepada fakir miskin. Perkenalkan anak anda kepada fakir miskin. Semoga fakir miskin itu akan bertambah cinta kepada anda dan dia akan mendoakan anda menjadi orang rezeki Allah beri tanpa disangka. Allah sembuhkan anda tanpa disangka-sangka. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita mohon pertolongan, hanya Allah yang kita harapkan, hanya Allah yang kita mengharapkan keredaan. Kata Allah Ta'ala, sekiranya kamu mencari keredaan Allah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Jangan kalian menjadikan Rasulullah SAW itu pilihan yang terakhir. Jadilah Rasulullah SAW adalah ikutan anda supaya anda mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik daripada Ustazah. Assalamualaikum.